Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas Cikgu Nadra. Hari ini kita akan belajar tentang topik Sejarah Tingkatan 4, Bab 1, iaitu Warisan Negara Bangsa. Sudah bersedia semua? Saya harapkan awak semua bersedia dan bersemangat untuk kita belajar sesuatu hari ini. Okay. Hari ini ada 3 perkataan yang akan saya nyatakan maksudnya. Macam biasalah, kalau kelas saya, kita akan fokus kepada konsep perkataan dahulu sebelum kita teruskan dengan huraian kepada topik pembelajaran. Jadi, ada 3 perkataan, sedia dengan buku awak. Perkataan yang pertama adalah warisan. Perkataan yang kedua adalah negara. Dan perkataan yang ketiga adalah bangsa. Okey. Saya mulakan dengan perkataan warisan dahulu. Okey, warisan ni maksud apa? Bila saya sebut warisan, apa yang ada dalam kepala awak? Okey, ada yang kata warisan ni adalah tinggalan harta pusaka. Ada yang kata warisan ni adalah peninggalan, adalah pemberian daripada datuk nenek moyang. Benda yang lama-lama yang kita dapat. Warisan ni adalah sesuatu yang diturunkan oleh orang yang lama, orang purba. So, betul. Jawapannya, warisan bermaksud sesuatu peninggalan ataupun harta pusaka. Ataupun mudah untuk kita fahami, sesuatu yang diwarisi oleh orang dahulu kepada generasinya. Okey, perkataan yang kedua adalah negara. Apakah maksud negara? Negara tu adalah kawasan ataupun kita panggil sebagai wilayah ataupun permukaan bumi yang ada aktiviti sosialnya, yang ada politik, ekonomi, ada kesenian di dalamnya. Dan paling mudah untuk kita faham negara tu apa? Negara itu adalah sesuatu wilayah yang bebas dan tidak berada di bawah pengaruh pemerintahan kerajaan lain. Okey, dapat Dan perkataan yang ketiga iaitu bangsa. Okey, bangsa itu apa? Bangsa tu sekumpulan manusia yang sama keturunan dia, sama bahasa dia, sama adat dia, sama kesenian dia. Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Nepal. Nepal adalah kerajaan. Okey, itulah contoh yang kita boleh senang dapat di Malaysia. Okey, jadi saya akan rangkumkan apakah maksud negara bangsa. So, kita tengok yang ini, maksud negara bangsa adalah satu konsep ataupun bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa, iaitu sebagai unit atau wilayah yang berdaulat. Okey, dekat sini juga dinyatakan negara bangsa itu ada sekelompok manusia, iaitu rakyat yang mendiaminya, dia berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai-nilai yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Okey, overallnya saya simpulkan warisan negara bangsa ni adalah di mana sesuatu peninggalan yang telah diwariskan kepada sesuatu wilayah yang bebas dan tiada di bawah pemerintahan kerajaan lain, di mana sekumpulan manusia itu hidup dalam ras yang sama, dalam keturunan yang sama, dalam bahasa yang sama dan penggunaan adat serta kesenian yang sama. So, itu adalah maksud negara bangsa. Perasan tak dalam kalangan suatu kelompok tu, kita lebih kurang je kebudayaan kita. Itu kita panggil sebagai negara bangsa. Okey, saya teruskan dengan topik hari ini. So, untuk bab 1, warisan negara bangsa, hari ini kita akan go through tentang 1.1, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey, dalam muka surat pertama awak, tolong tuliskan ini dulu. 4 komponen, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. 1.1 ni adalah
latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Iaitu kita akan tahu 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, 1.2 tajuknya adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada 6. Yang 1.3 topiknya adalah keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Kita akan tahu undang-undang tu apa, pentadbiran tu apa. Dan 1.4 dalam bab 1 kita akan tahu tentang peranan pemerintah dan rakyat. Tapi untuk hari ini, topik kita adalah latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, ini awak akan belajar ini. Pada akhir pembelajaran, awak akan dapat memerihalkan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Sebelum orang Barat datang, bagaimana keadaan ataupun bagaimana latar belakang negara bangsa kita. Okey, kita go through. Yang pertama, 1.1. Nampak tak peta yang ada di sini? Siapa masih ingat lagi? Masa tingkatan 2, kita kenal tentang kerajaan alam Melayu. Yang ada 7 tu. Kerajaan Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Majapahit. So ini adalah recall untuk awak tentang kedudukan lokasi kerajaan alam Melayu waktu itu. Waktu abad pertama sehingga abad ke-7. Okey? Dan dalam slide saya, awak akan nampak ada 3 kerajaan alam Melayu yang famous. Contoh Champa, Funan dan Sriwijaya. Dan pada abad ke-15, kita tahu tentang kewujudannya Kesultanan Melayu Melaka. Yang tentang Parameswara, tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, masyhurnya Melaka pada abad ke-15. And then once bila Melaka jatuh pada abad ke-16, wujudnya Kesultanan Johor Riau. Johor Riau ni adalah gabungan daripada kerajaan Johor yang kini dengan Riau. Riau di Indonesia. Okey. Kemudian seterusnya, hari ini kita akan tahu tentang 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Awak dah tahu dah kerajaan alam Melayu tu apa? Siapa yang terlibat? Okey, kita dah tahu 7 kerajaan alam Melayu. Dan saya cuma buat awak recall sahaja tadi. Okey. Boleh teruskan. So ada 4 sahaja. Tengok pada slide nota saya. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang pertama adalah raja. Kita ada raja. Yang kedua, kita ada undang-undang. Yang ketiga, kita ada wilayah pengaruh. Dan yang keempat, kita ada rakyat. Okey, kita tengok ya. Siapa raja ni? Apa dia buat? Macam mana dia boleh naik? Kenapa dia diangkat? Kenapa dia disanjung? So, kita akan tahu sekarang. Okey, raja ni adalah tonggak ataupun ketua, pemimpin kepada sesebuah kerajaan. Okey, apa tugas-tugas raja? Confirm, tugas raja adalah untuk menjaga kebajikan rakyatnya. Tugas raja adalah untuk menjadi ketua agama, menjadi ketua tentera dan sebagainya. Okey? Jika tiada raja, tiadalah tampuk pemerintahan yang cantik. Saya selalu cakap dahulu, bila kita belajar tentang hierarki sosial pemerintahan dan pentadbiran. Dalam piramid tu ada banyak hierarki kan? Yang paling atas sekali kita ada raja. Kalau raja tu busuk, pemerintahannya juga busuk. Dan rakyatnya mesti tak senang. Kerajaan dia mesti hancur dan muflis. Tak majulah kiranya. So, kalau nak cari negara yang bagus, negara yang hebat, negara yang berdaulat, kita kena pastikan tonggak utama kerajaan kita mestilah bagus, mestilah hebat, mestilah cukup sifatnya. Dan dia mesti tahu tanggungjawab dia ke atas negara. Okey, dapat? Okey, apa di bawah raja? Kita ada pembesar, betul? Di bawah pembesar kita ada artisan, kita ada pekerja, dan bawah sekali kita ada hamba dalam hierarki sosial. Okey, pembesar ni dia buat apa? Dia kukuhkan kedudukan raja. Siapa pembesar ni? Contoh-contoh pembesar.
hulu balang, pembesar 4 lipatan, pembesar 12, pembesar 16, pembesar 8, Laksamana, Temenggung, Syahbandar. Itulah pembesarnya. Dia adalah kira macam menteri-menteri lah, pendukung kuat raja, dan dia yang mengukuhkan kedudukan raja kita. Okey. Dan raja ini dianggap suci, dianggap sebagai Tuhan. Awak pernah dengar tak phrase yang mengatakan sewaktu kedatangan agama Hindu dan Buddha, waktu itu masyarakat selalu gelarkan raja sebagai Tuhan dia. Okey, raja sebagai anak Tuhan, raja sebagai bayangan Tuhan, raja sangat suci dan kita perlu taat kepada raja. Pernah dengar kan? Okey, itu adalah phrase sewaktu kedatangan agama Hindu Buddha ke kawasan kerajaan alam Melayu lah. Okey, kat sini kita tengok contoh. Contohnya, Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Shiva. Bagi yang tak tahu, Dewa Shiva tu siapa dan apa? Dewa Shiva ni adalah antara Tuhan yang ada dalam agama Hindu. Tak silap saya, kita kan banyak agama yang ada dalam dunia ni. Okay? Agama Islam ada satu Tuhan. Agama Hindu ada banyak Tuhan. Dia banyak dewa dia lah. Ada 467 tak silap saya dia punya dewa. Dan Shiva ni antara salah satu dewanya. Kenapa Raja Champa ni diangkat dan dianggap sebagai Dewa Shiva? Sebab dia nak angkat dan dia nak tunjukkan bahawa mereka sangat mentaati dan sangat menyayangi raja dia. Dianggap raja dia macam Tuhan. Okay? So, ciri-ciri negara bangsa yang kedua adalah undang-undang. Bila sebut undang-undang, akan ada satu perkataan dalam kepala. Peraturan. Okay? Kenapa perlu adanya peraturan? Untuk menjamin kesejahteraan. Untuk pastikan tiada huru-hara. Untuk memastikan masyarakat berdisiplin. Untuk membentuk negara yang berdaulat. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan negara. So, itu adalah kenapa undang-undang diwujudkan. Okey. Dan undang-undang ni dia digunakan di seluruh wilayah pengaruh. Setiap tempat ada undang-undang. Even though dalam toilet pun kita ada undang-undang. Betul tak? Dilarang duduk di atas papan jamban. Okey, dilarang membuang benda asing yang tidak patut ke dalam jamban. Okey, ataupun macam-macam peraturan. Bila kita masuk toilet awam pun dia ada peraturan di pintunya. So, di mana saja mesti ada undang-undang. Okey? Seterusnya, untuk ciri-ciri undang-undang, dia digunakan sebagai panduan pentadbiran. So, dekat Malaysia kan sekarang kita tahu kita ada perlembagaan. Perlembagaan ni samalah maksudnya dengan undang-undang. Jadi, perlembagaan ni digunakan kita nak buat ni, keputusan ni. Kita nak guna akta berapa. Kita nak jatuhkan hukuman. Kita nak guna ikut hukum kanun berapa dan berapa. So, ianya kita tahu undang-undang digunakan sebagai panduan pentadbiran. Okey, dapat? Sebagai contoh, kerajaan Majapahit. Dia mengamalkan undang-undang Kotara Manawa. Okey, awak boleh try Google and then tengok YouTube ke. Apakah maksud Kotara Manawa ni? And then dalam nota awak conteng sikit, letak kat tepi Kotara Manawa tu undang-undang yang jenis bagaimana. Okey? Okey, seterusnya ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Alam Melayu. Yang ketiga adalah wilayah pengaruh. So, wilayah pengaruh ni apa benda? Wilayah pengaruh ini adalah sesuatu kawasan yang mana rakyat dia menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. So, ini dia kata kunci kita. Kita boleh gelar sesuatu tempat itu sebagai wilayah pengaruh kalau orang yang mendiami kawasan itu menerima dan memperakui raja. Contoh dalam negara Malaysia, kita akan memilih pemimpin kita dengan cara pilihan raya, betul? Kita akan pilih Perdana Menteri Malaysia kita dengan cara pilihan raya. Okey, ataupun mungkin dia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, sebab kita menggunakan
sistem pemerintahan demokrasi, which is rakyat berhak bersuara, berhak menentukan keputusan dan berhak memilih pemimpinnya sendiri. So dalam ni kita akan gelar wilayah Malaysia as a wilayah pengaruh jika rakyat Malaysia menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. So confirm lah, kita memang Malaysia memang dikategorikan sebagai wilayah pengaruh sebab kita adalah rakyat yang kita menerima dan kita memperakui kita punya raja. Okey, dapat? Contohnya dekat sini, wilayah pengaruh Funan dan dari Sungai Mekong, Teluk Chamrah, Selatan Myanmar dan Segeting Kra. Dia, wilayah pengaruh Funan ni, empat kawasan ni, dia menerima dan memperakui raja dia. Dan disebabkan itu, empat kawasan ini dianggap sebagai wilayah pengaruh. Okey, ciri-ciri negara bangsa yang keempat, iaitu rakyat. Bila ada kerajaan, ada sosial, ada pentadbiran, ada pemerintahan, ada undang-undang, ada sesuatu kawasan wilayah pengaruh, confirm kita ada sesuatu kelompok masyarakat yang mendiami kawasan itu, which is rakyat. Okey, rakyat ni siapa? Rakyat ni adalah penduduk yang tinggal dalam sesebuah wilayah. Dan dia menunjukkan taat setia kepada raja, sanggup berkorban untuk negara dan tidak menderhaka kepada raja. Kalau ingat dulu, saya pernah ajar tentang konsep daulat tuanku ataupun saya pernah sebut, kita biasa sebutkan daulat tuanku. And then, we don't know what is the meaning of daulat tuanku. Apa maksud daulat tuanku? Kenapa kita selalu sebut and then kita tak faham pun apa maksud daulat? Maksud daulat tu, kita menerima, kita memperakui, kita menyanjungi dia, kita sayang dia sebagai pemimpin kita. So rakyat ni tak boleh derhaka, tak boleh kutuk-kutuk, tak boleh cakap belakang, tak boleh fikir yang bukan-bukan pun tentang raja kita. Dan perlu menunjukkan taat setia kepada raja. Macam mana nak tunjukkan taat setia kepada raja? Adakah kita perlu sentiasa memberi ufti? Tidak. Itu zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Beri ufti. Salah satu cara kita menunjukkan taat setia kepada raja adalah dengan menghormati segala ucapan ataupun menghormati lambang-lambang negara, menghormati kredibiliti seseorang pemimpin negara. Itu salah satu caranya. Okey, tidak memburuk-burukkan, tidak memberikan rahsia negara kepada orang luar, tidak menjadi tali barut dalam negara sendiri. Itu salah satu cara kita menunjukkan taat setia kepada raja kita. Okey, kat sini ada contoh sebab tu kerajaan Alam Melayu dululah. Rakyat Srivijaya setia dengan menjalani upacara meminum air sumpah Telaga Batu. Okey, ini adalah salah satu tugasan awak. Apa air sumpah Telaga Batu? Try Google, try tengok YouTube. Okey? So, ini dia 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu. Yang pertama ada RUWR. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. So, awak dapat. Saya pun dah huraikan semuanya. Okey? Ini saja yang kita akan belajar hari ini. So, macam biasa, ada 3 soalan Cakna Minda. Okey, soalan yang pertama, soalan ni tolong salin dalam buku latihan dan pastikan awak jawablah. Setiap soalan ada 4 markah. So, penuhi 4 markah tersebut. Okey, soalan yang pertama, kesetiaan kepada raja dan negara penting untuk mewujudkan negara yang aman dan masyarakat yang harmoni. Bincangkan 4 markah. Okey? Soalan yang kedua, warisan negara bangsa kerajaan Alam Melayu merupakan khazanah bangsa Malaysia yang tidak ternilai dan patut dipelihara. Bahaskan 4 markah. Soalan yang ketiga, sebagai warga negara Malaysia, bagaimanakah anda menzahirkan diri sebagai bangsa Malaysia yang tulen? So, ada 3 soalan kebat. Pastikan awak salin dan jawab di dalam buku latihan. Dan untuk nota, tolong buat nota. Boleh ikut slide saya, tak ada masalah. Dan huraian tu tolong tarik-tarik tulis kat tepi saja. Ataupun jika awak dah buat nota sendiri pun tak ada masalah sepanjang mendengar lecturer saya
pastikan awak jot down mana-mana info, mana-mana fakta penting yang mungkin awak terlepas. Okay? So, itu sahaja untuk hari ini. Kita tahu tentang ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Terima kasih untuk hari ini. Be safe, stay safe. See you.